Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran DDTR. Baiklah, dalam mata pelajaran sirah tahun 3 kita pada hari ini, kita akan masuk ke pelajaran baru, iaitu pelajaran 3 yang bertajuk Kisah-Kisah Para Nabi dan Rasul. Tetapi pada hari ini kita akan masuk ke unit 1, iaitu unit ini akan menceritakan tentang Nabi Ilyas. Okey, jom semua. Dah bersedia nak belajar? Okey, jom. Murid-murid, ini adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Akhir pembelajaran ini seharusnya murid-murid mempelajari kisah dakwah Nabi Ilyas. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan hubungan antara Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa. Okey. Murid-murid, ini ialah unit 1. Di dalam unit 1 ini akan menceritakan tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Mari kita baca sama-sama ya. Nabi Ilyas alaihi salam ialah keturunan keempat Bani Harun dan dari keturunan Bani Israel. Kaum Nabi Ilyas menyembah berhala yang bernama Bu'lan. Baginda diutus menjadi rasul untuk menyeru kaumnya meninggalkan penyembahan berhala. Bani Israel tidak menghiraukan seruan baginda. Mereka tetap ingkar dan terus menyembah berhala. Akibat kedegilan Bani Israel, Allah menurunkan bala kemarau selama 3 tahun. Bani Israel menyalahkan ajaran Nabi Ilyas sebagai penyebab penderitaan mereka. Baiklah, Nabi Ilyas ialah keturunan keempat Nabi Harun. Okey, mereka dari keturunan Bani Israel. Okey, tugas Nabi Ilyas ini ialah menyeru kaum Bani Israel ini untuk tidak menyembah berhala yang bernama Bu'lan. Okey. Kemudian kaum Bani Israel ini tidak menghiraukan tentang seruan Nabi Ilyas ini. Jadi Allah telah menurunkan bala yang merupakan kemarau. Kemarau ni ialah musim panas. Kemarau yang lamalah selama 3 tahun. Okey. Selepas Allah menurunkan bala ini, bala kemarau selama 3 tahun ini, keturunan kaum Bani Israel ini dia tetap menyalahkan Nabi Ilyas. Dia kata Nabi Ilyas ini yang menyebabkan penderitaan mereka, yang menyebabkan bala kemarau tu datang. Tapi sebenarnya Allah marah kepada kaum Bani Israel ni sebab mereka tak ikut seruan Nabi Ilyas ni untuk tidak menyembah berhala. Jadi disebabkan itulah Allah marah dan turunkan bala kepada mereka. Cuba kita lihat apa yang kawan kita ini kata. Dia berkata, kisah Nabi Ilyas alaihi salam ada disebutkan di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 123 sehingga ayat 132. Baiklah, nanti kamu boleh tengoklah surah ini dan tengok terjemahan dia tentang kisah Nabi Ilyas ini. Ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Okey, baiklah, ini ialah kosakata. Yang pertama, menyeru, ingkar, bala dan menyalahkan. Murid-murid, kita telah masuk ke unit 2, iaitu hubungan Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa. Hubungan Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa. Pada suatu hari, Nabi Ilyas menemui seorang ibu bersama anaknya, Ilyasa. Mereka sedang menderita akibat kemarau, lalu Nabi Ilyas
berdoa kepada Allah agar meringankan derita yang ditanggung mereka. Kemudian Nabi Ilyas mengambil Nabi Ilyasak sebagai anak angkat baginda. Nabi Ilyas terus menyampaikan ajarannya kepada Bani Israel agar meninggalkan perbuatan menyekutukan Allah. Baiklah, dalam ini ada menceritakan bagaimana hubungan Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasak. Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasak ini bersama ibunya, di mana mereka menderita akibat kemarau yang telah diturunkan oleh Allah. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah supaya penderitaan ibunya dan anaknya Nabi Ilyasak ini diringankan. Selepas itu Nabi Ilyas mengambil Nabi Ilyasak sebagai anak angkatnya. Okey, walaupun Bani Israel tidak mahu mengikut ajaran Nabi Ilyas, tetapi Nabi Ilyas tetap teruskan menyampaikan ajarannya supaya kaum Bani Israel ini meninggalkan perbuatan menyekutukan Allah, supaya mereka berhenti menyembah berhala. Baik murid-murid, kita sambung baca lagi ya. Nabi Ilyasak alaihissalam sentiasa mengikut Nabi Ilyas alaihissalam ke mana sahaja baginda pergi. Bani Israel hanya beriman setelah menerima azab daripada Allah. Nabi Ilyas alaihissalam berjanji akan berdoa supaya Allah menghapuskan penderitaan mereka. Bani Israel bersetuju beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendengar janji Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam terus berdoa sehingga hujan turun dan bumi di situ kembali subur. Okey. Ketika Nabi Ilyasak menjadi anak angkat kepada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasak sentiasa mengikut Nabi Ilyas alaihissalam ke mana sahaja baginda pergi. Okey. Lepas itu Bani Israel beriman kepada Allah setelah Allah menurunkan bala kemarau tersebut. Okey, Nabi Ilyas berjanji untuk berdoa kepada Allah supaya menghapuskan penderitaan kaum Bani Israel tersebut. Jadi dengan itu kaum Bani Israel tersebut bersetuju untuk mengikut Nabi Ilyas untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala dan tidak menyekutukan Allah. Selepas Nabi Ilyas berdoa, maka hujan pun turun dan bumi kembali subur. Alhamdulillah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Muklimah harap lepas ini kamu siapkan kerja sekolah yang muklimah bagi dan hantar kepada muklimah kerana itu dikira kehadiran kamu dalam mengikuti kelas muklimah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih semua.